Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Ni saya tertarik nak bawa cerita ni kan. Berkenaan dengan adun PAS ni. Okey. Right. Pelabur tak yakin. Pelabur tak yakin sebab kerajaan tak adil pada pembangkang, kata MP PAS. Seorang wakil rakyat PAS hari ini mendakwa ramai pelabur asing tidak yakin melabur di Malaysia setelah melihat layanan tidak adil terhadap pembangkang. Nik Muhammad Zawawi Saleh, PN Pasir Putih berkata dia mengetahui perkara ini kerana punya ramai rakan di luar negara dan telah menghabiskan kira-kira 10 tahun belajar di luar negara. Wow. Timbalan Speaker sebelum ini menasihatkan ahli parlimen supaya menggunakan masa perbahasan kita untuk menumpuk isu berkaitan kawasan pilihan raya dan sebagainya. Saya nak sebut berapa kali kita fokus kawasan, apa tindakan yang ambil kerajaan kepada pihak pembangkang di kawasan yang kita suarakan kepada kerajaan. Ini sikap yang berlaku dalam negara kita dan sikap yang seumpama inilah menyebabkan pelabur-pelabur asing seluruh dunia sebenarnya meletakkan tanda soal yang banyak kepada Malaysia. Ikhlas saya sebut, saya juga punya rakan-rakan yang ramai di luar negara. Saya duduk belajar 10 tahun di negara luar katanya. Zawawi yang merupakan ahli parlimen PAS berkata ketika membahaskan titah di Pertuan Agong. Tambahnya dia menyeru kerajaan supaya menyahut seruan baginda memacu ekonomi dengan kerjasama. Ini termasuk mengambil iktibar terhadap gesaan ahli parlimen pembangkang untuk diberi peruntukan adil. Bagaimanapun Nik Zawawi menegaskan PAS sudah terbiasa dengan cabaran keuangan dan boleh bertahan tanpa bantuan kerajaan. Jadi sebab itu saya nak sebut bahawa pelaburan kita masih fokus. Kita mesti fokus sungguh-sungguh dan berlapang dada insya-Allah. Baik. Saya nak komen sikit tentang perkara ini ya. Yang pertama sekali, baru-baru ini PM melaporkan bahawa daripada segi pelaburan kita telah mencatatkan apa orang kata realize ataupun approve investment lebih 300 bilion dan merupakan tertinggi dalam sejarah. Jadi saya tak tahu yang Nik Zawawi ni bercakap dengan pelabur yang mana. Dia kata dia duduk dekat luar negara 10 tahun. Saya pun duduk luar negara 10 tahun juga. Tapi negara mana yang dia duduk ni? Kan? Dan saya kenal beberapa pelabur yang sudah pun melabur di Malaysia. Dulu dia orang ada pelaburan. Dia ada company dekat Indonesia dan juga Singapura. Sekarang ini mereka beralih ke Malaysia kerana antara sebabnya dia kata kerajaan dah bertukar dan juga daripada segi apa orang kata nak mudahnya buat bisnes, it is better doing in Malaysia rather than Singapore dan Indonesia. Dia kata masalah Singapore ni bukan regulation, cost terlalu tinggi. Masalah Indonesia susah nak buat bisnes, corruption. Dekat Malaysia dia kata better. Dan ini adalah really orang luar negara yang melabur dalam negara kita untuk projek puluhan juta. Dan dia dapat projek ni bukan daripada dalam negara Malaysia saja. Dia dapat projek daripada overseas sekali. Kan? Dan berjumpa dengan saya dalam I think few weeks ago dia jumpa dengan saya. Tapi nak cerita juga bahawa tentang perkara ini. Kenapa pelabur sebenarnya? Kalau betul pelabur ni melarikan diri, dia bukan sebab tak peruntukan tidak adil. Dia kata kita dah bagi tahu tentang tempat kita, tak ada pun pembangunan. Tak ada tuan-tuan. Perdana Menteri dah announce peruntukan paling tinggi pembangunan adalah negeri Kelantan. So dekat mana dia kata, dia claim bahawa sebenarnya pembangunan tidak adil. Pembangunan tertinggi, peruntukan, bukan pembangunan, peruntukan pembangunan lah kira. Peruntukan pembangunan tertinggi adalah negeri Kelantan. Bilion, bukan million, billion of ringgit di negeri Kelantan. So dekat mana dikatakan pembangunan itu tidak adil? Sebenarnya yang kata tak adil sebab dia tidak dapat peruntukan peribadi. Dia ada peruntukan ahli parlimen yang tu tak dapat. 1 juta lebih ke something like that. Even zaman Mahathir dulu pun dia tak dapat. Masa zaman Mahathir jadi pembangkang. Even pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun. Mahathir jadi pembangkang, Mahathir jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun. PH masa tu tak dapat peruntukan. Hanya pada zaman Ismail Sabri kita sign MOU tu je yang dapat peruntukan. Itu pun tak habis guna pun. Sebab pilihan raya dah berlaku. Pada zaman PAS jadi kerajaan pun kita tak dapat peruntukan. So apa benda yang dia merepek ni sebenarnya? Tetapi macam saya katalah, sebenarnya yang menjadi isu terbesar kepada yang berlaku dalam negara kita bukan sebab itu. Sebab tebuk atap. Isu tebuk atap ni lah ia menyebabkan pelabur lari dan tidak berkeyakinan dengan kita. Itu je. Dan selagi tebuk atap ini tidak berjaya diselesaikan, selagi itulah pelabur akan kurang keyakinan terhadap politik ekonomi, kestabilan politik negara kita. Sebab itulah kenapa
Perdana Menteri, kalau kita Yang di-Pertuan Agong dengan jelas menyentuh bahawa keperluan negara untuk baginda tak nak melayan lagi dah. Cerita-cerita tentang nak tukar kerajaan. Kenapa baginda nak sebut perkara tu? Kenapa baginda sebut tentang kestabilan politik ni? Sebab baginda sebagai orang yang faham tentang bisnes, faham tentang pelaburan, dengan kenyataan itu sebenarnya memberi keyakinan yang lebih kuat kepada pelabur. Baginda tak kata, oh sekarang ini kerajaan tolong bagi peruntukan yang lebih adil kepada pembangkang. Tak ada. Tak ada benda tu. Sebab baginda tahu peruntukan itu dah adil lah pada pembangkang. Isunya apa? Isunya pada kerajaan, pada tebuk atap itu sendiri. Itu yang kita kena faham. Baik, habis kat situ.